Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video-video saya sebelum ini, apabila saya menjelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan oleh anak-anak kepada ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia, daripada video-video tersebut, saya mendapat satu soalan. Saya mendapat satu soalan yang bertanya, bagaimana jika pasangan itu tidak direzekikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bagaimanakah mereka ini setelah mereka meninggal dunia, ya? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya jelaskan dalam video ini, anak ialah hasil usaha, anak ialah hasil amalan ibu bapanya, sehingga apabila anak itu sudah besar apa semua, ibu bapa secara automatik mendapat pahala berterusan daripada anak-anak mereka itu, kerana anak itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Dan anak-anak apa-apa kebaikan yang mereka buat tak perlu nak diniat-niatkan, tak perlu nak dihadiah-hadiahkan pahala, kerana mereka itu adalah hasil usaha ibu bapa mereka sendiri, ya. Jadi macam mana pula dengan ibu bapa ataupun pasangan suami isteri yang tidak direzekikan oleh Allah SWT dengan anak ataupun anak-anak. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita rujuk kembali hadis Sahih Muslim itu, seorang anak Adam itu terputus amalannya apabila meninggal dunia kecuali 3. Ilmunya yang dimanfaatkan, sedekah jariahnya, dan doa anak yang soleh. Kalau doa anak yang soleh tak ada, maka dia boleh mendapat pahala melalui ilmunya yang dimanfaatkan. Dan apabila dikata ilmu, tidak semestinya ilmu agama. Jangan dibataskan kepada ilmu agama. Jika seseorang itu ada kepakaran, lalu dia berkongsi kepada orang lain, dan orang lain mempraktikkan kepakaran yang dia kongsikan itu, petua-petua yang dikongsikan itu, dia juga mendapat pahala. Sebagai contoh, resepi masakan. Sebahagian orang pandai masak, tapi kedekut resepi itu tak nak bagi. Tapi sebagai orang pandai masak dan dia suka bagi resepi, lalu dia mendapat pahala kerana dia berkongsi dan ilmunya itu dimanfaatkan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tersebut tidaklah dibataskan kepada ilmu agama sahaja. Apa-apa ilmu yang bermanfaat dalam urusan seseorang itu, lalu dia mengajar ilmu tersebut, dia mendapat pahala yang berterusan selagi mana ilmu itu dipraktikkan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga melalui sedekah jariah, dan sedekah ni tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit, tetapi jika dia mengorbankan masanya, dia mensedekahkan masanya, katakan dia pandai bahasa Inggeris, dia mensedekahkan masanya dengan membuat kelas-kelas tuition free bahasa Inggeris sebagai contoh, maka dia mendapat pahala juga. Katakan dia seorang yang kuat fizikal, lalu dia ni selalu, orang tak tanya apa, menawarkan diri, membaiki surau berhampiran rumah itu, bumbung bocor, dia sendiri baiki. Ada pipe yang air menitik, dia sendiri baiki, tak ada siapa suruh pun. Dan dia ni bukan AJK surau pun. Dia saja je, hari rapang apa, dia tengok ada pipe tik, dia sengaja, dia sendiri pergi repair pipe tu. Ada lampu yang tak menyala, dia sendiri pergi repair lampu tu. Dia ada kepakaran do it yourself, dan dia mensedekahkan kepakaran itu secara percuma, maka dia juga mendapat pahala, ya tuan-tuan puan-puan. Maka sedekah ini tidaklah terbatas kepada wang ringgit ataupun harta saja, sebagaimana ilmu itu tidaklah terbatas kepada ilmu agama sahaja. Ada satu perkara lain juga, ya. Satu perkara lain, sebab Islam ini satu agama yang membuka pelbagai ruang dan peluang untuk kita mendapat pahala. Satu lagi daripadanya ialah sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 3509, atau kalau mengikut penomboran Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, 1893. Okey, hadis ini daripada Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, inni ubdi'a bi fahmilni. Sesungguhnya haiwan tunggangan aku terlantar, mungkin kaki patah ke, sakit ke, mati ke, apa ke, maka bagilah aku tunggangan yang baru. Sebab nak pergi perang ni, bukan nak pergi bersia-sia, maksudnya nak pergi perang, nak pergi jihad fi sabilillah. Tapi seseorang ni haiwan tunggangannya mungkin kuda, okey, sakit ke, kaki patah ke, apa ke, yang tak boleh digunakan untuk pergi perang. Lalu dia kata, bagilah aku satu tunggangan, ya, minta kepada Rasulullah, bagilah aku satu tunggangan. Faqala, maka Rasulullah berkata, ma indi, aku pun tak ada juga.
Tak ada tunggangan, macam mana bagi kau kuda? Taku pun tak ada. Faqalu rajulun. Faqala rajulun. Maka berkata seorang lelaki yang ada di situ mendengar sama, Ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Aku mengetahui, aku dapat menunjukkan kepada seseorang yang dapat memberikan kuda. Maknanya orang tu dia tahu ada satu orang lain ni dia ada kuda ekstra, dan orang ni pula jenis murah hati, dia anytime dia boleh bagi pinjam kuda tu. Okay, mendengar yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang membuat kebaikan itu. Okey, saya ulangi ya, sesiapa yang menunjuknya, sekadar menunjuk je kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang buat baik itu. Artinya, katakan saya mendengar mereka duk bincang-bincang nak cari kuda. Rasulullah pun kata tak ada kuda, misalnya. Lalu saya mengetahui ada seseorang tu kuda ekstra. Lalu saya kata, ni, kawan kita tu ada kuda ekstra. Kau pergi minta kat dia, mesti dapat ni. Orang yang bagi pinjam kuda tu confirm dapat pahala kan. Tetapi berdasarkan hadis ini, saya yang sekadar tunjuk saja kuda itu juga mendapat pahala yang sama seperti orang yang bagi kuda itu. Seperti orang yang bagi pinjam kuda itu. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak mempraktikkan hadis ini pada masa sekarang? Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini tidaklah semestinya dalam rangka haiwan tunggangan, dalam rangka kuda sahaja, ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam zaman teknologi sekarang ini, kita boleh menunjuki kepada seseorang yang katakan dalam WhatsApp group, katakan dalam Telegram group, ada orang bincang-bincang dan bertanya sesuatu soalan. Dan anda tahu, ada satu laman web yang amanah, jujur, ilmiah, yang mengupas persoalan itu dengan baik. Lalu anda bagi pautan laman web itu kepada orang yang bertanya. Berarti anda juga telah menunjukkan kepada kebaikan. Tuan punya laman web itu juga dapat pahala sebab dia menulis secara ilmiah. Anda juga dapat pahala kerana tunjuk kepada orang itu ataupun memberi pautan laman web itu kepada orang yang bertanya. Contoh lain. Sekarang ini orang suka forward. Yang forward itu tak apa-apa yang forward. Hadis maudhu dia forward, petua-petua kurafat dia forward, apa forward. Tapi kita ni, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tahu laman web, kita tahu video-video YouTube yang bermanfaat, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi entah kenapa, macam berat semacam nak tekan butang share tu. Orang yang duk share benda-benda mengarut tu, share, bisingkan, macam-macam dia share. Kita yang tahu benda yang hak, kita yang tahu benda yang berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis sahih. Tak nak lah, nanti aku forward, apa orang kata? Nanti orang tanya, tiba-tiba jadi ustazah ke? Tiba-tiba jadi ustaz ke? Ataupun, nanti aku forward, orang kata, aku ni wahabi. Tak apalah, aku buat diam je. Tuan-tuan dan puan-puan, anda sebenarnya melepaskan satu peluang keemasan untuk mendapat pahala, semisal pahala orang yang berceramah ataupun memberi kuliah dalam video YouTube tersebut. Katakanlah, Ustaz Dr. Rozaimi, Ustaz Dr. Kamilin, Ustaz Dr. Maza, dan banyak lagi ya, ustaz-ustaz yang kita kata diyakini ilmunya. Ulama pewaris Nabi sebab mereka mewarisi daripada Nabi Al-Quran dan Sunnah. Bukan macam-macam petua kurafat tu. Mereka dalam rangka mereka membuat video, mereka dapat pahala. Tapi kalau anda pun forward, anda pun tunjuk pada video tersebut, anda pun dapat pahala. Tapi ya tuan-tuan dan puan, sekali lagi entah kenapa saya pun tak tahu bila nak forward ni sangat 10 macam alasan. 10 sebab orang putih kata ada kata pepatah orang putih ya. The greatest obstacle for you to do something is your own imagination. Kita ni dah tahu ada video yang ilmiah, video yang bermanfaat, video yang menerangkan perkara yang hak dalam suasana masyarakat kita ni yang bercampur aduk amalan mereka tu. Tapi tak nak forward, nanti orang kata aku ni wahabi. Nanti aku kehilangan kawan. Nanti apa orang kata. Padahal yang duk forward, benda-benda yang mengarut tu tak ada fikir semua tu pun forward saja. Jadi tuan-tuan dan puan, berdasarkan hadis ini, ayuh kita make an effort, berusaha untuk kita kongsi benda-benda yang berilmiah, yang bermanfaat. Ya, semoga dengan itu kita juga masuk dalam hadis yang saya baru bacakan ini, di mana kita mendapat pahala. Dan ini juga kepada baik pasangan yang tidak memiliki anak
ataupun pasangan yang memiliki anak, ada peluang untuk anda berbuat baik, mendapat pahala seperti orang yang asalnya itu juga, yang ini sekadar menunjuk kepada kebaikan itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, bagi orang yang pasangan yang tidak dikurniakan anak, ada peluang-peluang lain untuk dia mendapat pahala yang berterusan, ya. Pahala yang berterusan, dan hendaklah dia lebih aktif, lebih bersegera, lebih berlumba-lumba mendapat peluang tersebut. Sebab orang yang ada anak-anak, mereka sibuk jaga anak. Mereka tak sempat nak buat yang lain-lain tu. Ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah, mungkin mereka tak sempat. Jadi bagi pasangan yang Allah uji dengan tidak dikurniakan anak, bagi anda ada peluang. Ada peluang untuk mendapat pahala daripada dua saluran ini. Dan juga saluran ketiga, hadis yang saya baca tadi, sekadar menunjuk kepada kebaikan. Cuma pastikan ia kebaikan. Okay? Macam tadi yang nak tunjuk kuda kan. Tunjuk pada orang yang kuda dia bagus. Boleh pakai pergi perang. Jangan tunjuk kuda yang lemah. Okay? Moga-moga bermanfaat untuk kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.